Okey, saya berharap murid-murid masih lagi bersemangat untuk meneruskan pembelajaran di atas talian. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu Unit 9 Bumi. Okey, kita akan belajar berkaitan bumi, apakah komponen utama yang terdapat dalam bumi. Okey, tapi hari ini kita fokus sahaja untuk air. Okey, apa yang kita tengok, apa yang kita nak capai hari ini atau apakah yang kita nak belajar, iaitu kita nak belajar apakah sumber air semula jadi. Okay. Sumber air yang kita dapat untuk mandi, minum dan sebagainya, kita nak tengok datang daripada mana air tersebut. Kemudian kita nak tengok bagaimanakah arah aliran air. Air ni dia mengalir daripada mana ke mana. Okay, dan yang ketiga kita namai telah arah aliran air secara semula jadi. Kita nak lihat aliran air yang semula jadi tadi, punca air tadi dia mengalir macam mana. Okay, sebelum kita belajar, kita nak buat refreshment dulu. Kita nyanyi lagu air dan udara. Okey. Dalam lagu ni pun dia kata, ada air yang mengalir dekat sungai, dia tak pernah berhenti. Jadi kita nak tengok dekat mana sumber, dekat mana datangnya air yang dekat sungai ni. Okey. Okey, seterusnya. Kita akan tengok apa dia sumber air. Sumber air semula jadi. Okey. Yang pertama, mestilah daripada ni apa ni? Gambar apa ni? Hujan. Okay. Air datang daripada hujan. Okay. Sumber yang pertama iaitu hujan. Daripada hujan ni lah kita akan dapat air. Okay, seterusnya, bila dah hujan, okay, ni apa ni? Ni adalah gambar tasik. Okay, apa itu tasik? Tasik ialah satu kawasan yang berlubang yang orang yang dikorek, kemudian bila hujan turun dia akan menakung air. Okay. Seterusnya, ni mesti semua orang tahu. Ni adalah gambar laut. Okay, air juga datangnya daripada laut. Okay. Air laut ni di masin. Okay. Nanti kita akan lihat proses-proses air ni. Okay, macam mana air ni jadi. Okay, itu kita akan tengok minggu depan. Okay, seterusnya, okay, ni apa pula ni? Gambar apa ni? Ini adalah gambar sungai. Air juga datangnya daripada sungai. Air juga datangnya daripada sungai. Dan yang terakhir sekali ialah siapa tahu ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini ialah gambar mata air. Mata air ni ialah air yang keluar daripada tanah. Okay, yang keluar daripada tanah.
Okey, jadi ada berapa sumber air? Okey, ada berapa sumber air? Ada 5, iaitu hujan, tasik, sungai, laut dan mata air. Yang ni awak kena ingat sebab nanti keluar dalam peperiksaan dia akan tanya, apakah sumber air semula jadi? Okey, awak kena hafal lah hujan, tasik, sungai, laut dan mata air. Okey, seterusnya kita nak tengok macam mana air ini mengalir. Okey, dari mana ke mana? Okay, kita akan tengok satu uji kaji tentang pergerakan air. Okay. Okey, tadi kita dah tengok satu uji kaji iaitu aliran air. Jadi daripada uji kaji itu maka kita boleh simpulkan di sini ialah arah aliran air ialah adalah adalah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Okey. Okay, ini jadi kita kena ingat ni lah. Kalau keluar soalan, okey. Kalau keluar soalan yang bertanya, apakah aliran air? Apakah arah aliran air? Maka jawapannya adalah air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Macam kita tengok tadi. Okey. Seterusnya, kita akan tengok apa pula aliran air semula jadi. Okey. Okey. Sekarang kita tengok gambar ni. Okey. Gambar ni pun awak boleh rujuk dalam buku teks, muka surat 107, 107. Okey. Ni dia cakap bagaimanakah pula arah aliran air secara semula jadi seperti air sungai? Okey. Tadi dalam uji kaji yang kita tengok, yang tu air dalam bekas. Dia bergerak daripada tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi air semula jadi tadi, apa dia air semula jadi? Antaranya adalah air sungai. Okey, air sungai. Jadi air sungai ni dia mengalir macam mana pula? Okey, air sungai konsepnya sama. Dia akan mengalir daripada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Okey, contohnya ni. Air. Okey, air terjun
kawasan tanah tinggi, bukit dan gunung. Okey, dekat bukit, dekat gunung akan ada kawasan yang ada air. Contohnya sungai, air terjun. Okey, biasa kan kita nampak kalau kita mandi sungai, kita akan nampak setengah sungai ada air terjun. Okey, maksudnya air tu daripada tempat yang tinggi, dia mengalir ke bawah. Okey, dia akan mengalir ke sungai. Sungai tersebut daripada tempat tinggi, kita sambung ke kawasan yang lebih rendah. Dan akhirnya kawasan yang lebih rendah ni dia akan bertemu di laut. Laut tak ada atas bukit ya. Laut dia berada di kawasan yang rendah. Okey, jadi muka bumi kita macam ni. Daripada tempat yang tinggi, gunung, bukit, dia akan merendah dan laut itu berada di tempat yang rendah. Jadi konsepnya sama. Air bergerak daripada kawasan yang tinggi iaitu bukit dan gunung mengalir ke kawasan tanah rendah dan akhirnya akan sampai ke laut. Jadi itu adalah aliran air. Okey. Okey, kita ulang balik 3 perkara yang kita belajar tadi. Apakah sumber air semula jadi? Sumber air semula jadi ada 5 iaitu hujan, tasik, sungai, laut dan air. Kemudian bagaimanakah arah aliran air? Okey, berdasarkan uji kaji kita boleh nampak arah aliran air adalah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Okey, dan yang terakhir sekali mengiktiraf arah aliran air semula jadi sama juga air akan bergerak daripada kawasan tanah tinggi ke kawasan tanah rendah. Kemudian air akan mengalir ke laut. Okey, itu saja untuk tajuk air hari ini. Minggu depan kita akan sambung lagi sedikit tajuk air iaitu bagaimanakah proses kitaran air. Okey, minggu depan lagi seronok. Kita akan tengok dari macam mana terjadinya hujan. Daripada hujan tu nanti dia akan ke laut. Okey, daripada hujan tu sebenarnya datang daripada mana? Okey, sabar dulu. Kita akan sambung untuk minggu depan. Okey.